Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat selamat berpuasa dan selamat berbuka. Hari ini hari keempat, hari Rabu. Ya, hari Rabu. Hari keempat kita berpuasa. Alhamdulillah. Sementara nak tunggu berbuka, kat sini saya nak berikan sedikit tips bagaimana nak pilih chainsaw second hand kalau kita nak beli chainsaw second hand. Okey. Ada kat tangan saya ni satu chainsaw yang kawan tu beli second hand, model Magnum 038 steel model Legend nombor telefon saya terpaksa tutup. Steel 038 model Legend, model yang tahan, made in Germany. Serial number start daripada nombor 1, 155 dan seterusnya. 155723172. Okey. Yang saya kategorikan model ni adalah model Legend. Tapi sebelum kita beli model Legend, apa yang kita nak dalam chainsaw sebenarnya? Okey. Sekejap, saya adjust dia punya setting. Okey. Saya baru repair mesin ni. Kawan ni beli lebih kurang harga dalam 1000. Saya bukan nak menyalahkan, tapi saya nak bagi tips bagaimana nak membeli chainsaw second hand yang terbaik lah. Saya bukan nak kata beli chainsaw second hand ni tak bagus. Okey. Cuma kalau kita beli biar kita rasa berpuas hati, ataupun kita beli berbaloi dengan harga yang kita beli. Bukan ni kita beli, lepas beli sakit kepala kan nak kena repair dan sebagainya. Okey. Sekejap. Tunggu 30 saat. Kalau tak guna memo, nanti kita panjang kita cerita. Kita nak berbuka kan. Okey, nombor 1, bila kita dapat seelok-eloknya chainsaw kalau kita beli second hand, jumpa dengan owner lama. Jumpa dengan owner lama, kita dibalik, kita beli berdasarkan apa? Adakah beli enjin sahaja, papan dengan rantai, ataupun macam mana? Dah jumpa, kita buat apa? Lepas kita bual-bual, kalau ada isyak ukur lah sebatang dua, mukadimah diri. Lepas tu kita try start. Okay, start. Contoh kita start. Okay. Time kita start, apa yang kita kena check? Okey, seperti biasa nombor 1, minyak hitam dia ada keluar tidak? Okey, minyak rantai lah. Model ni ada keluar lah. Ya, okey, nampak ada keluar. Okey. Yang kedua, itu yang secara basicnya dah. Yang kedua, kita check masa kita test tu macam mana keadaan idling mesin tersebut. Okey, idling sebagai contoh, saya start balik kita tengok idling dia. Okay, idling dia sekata ke tidak? Okey. Kita start, dia hidup tu dia stable ke tidak? Itu sangat penting. Sebab apa? Sebab bila melibatkan idling, yang paling penting satu yang general orang akan bagi tahu adalah carburetor. Carburetor betul, tapi carburetor tak mahal bang. Carburetor kalau untuk model 038 dia ataupun 381 sama saja, sekitar 100 lebih saja, dan benda di plug and play, tak susah. Bagi saya yang susah adalah fuel hose ataupun fuel filter. Yang paling antara tiga tu yang paling susah sebenarnya fuel hose. Sebab carburetor kita buka, ambil line masuk. Fuel hose kalau koyak kita tak perasan. Fuel filter kadang-kadang kita dah buat lama baru kita sedar fuel filter dia bocor. Okey, itu satu. Ada tak mati-mati? Ada tak semput bila kita tarik minyak? Kalau kita tarik minyak dia semput, try adjust lah. Okey, boleh adjust tak? Tak boleh juga, kita buat sampai jadi lah. Kalau dia kata diaphragm tak okey, kita tukar diaphragm lah. Okey. Dia diaphragm check balik lah untuk model 038 dia. Kalau tak silap saya ada 3 jenis. Dia nama Bing, yang ni Bing punya,
tapi jarang-jarang. Banyak Zama, baju Zama dengan Bing model lama. Bing terbaik untuk model 038, 381, 380. Okey, lepas tu kita dah check idling dia, kita check respon dia macam tadi. Di sini saya baru overhaul. Respon dia macam mana? Ada semput ke tidak? Kalau semput bagi saya tak ada masalah mana. Tapi yang paling penting adalah idling. Sebab semput kita boleh check dia punya condition dia. Okey, lepas tu yang antara yang penting juga yang biasa orang cerita adalah top end. Bila kita tekan, dia pergi. Ada tak semput ataupun dia seduh-seduh ataupun kalau bahasa orang bukit kapal berebet. Dia macam tak berapa sekata. Okey, itu bagi saya agak mudah lah, tak berapa susah. Okey, tadi kita dah cerita pasal timing. Ada 3, idling, respon dengan top end. Idling, stabil tak stabil ataupun dia mati-mati. Yang kedua lepas tu yang kedua, yang seterusnya adalah shaft condition, crankshaft condition. Untuk model ni, kawan ni baru boleh pakai tak seberapa, lepas tu banjir, nasib tak berapa baik. Crankshaft dia goyang. Okey. Agak besar. Okey, bila crankshaft goyang, okey, itu satu Yang keduanya, thread di sini, oh tak nampak. Thread kat sini dia dah rosak, dah start rosak dah untuk sprocket. Okey, yang ni nampak ada kesan banjir. Bearing ada goyang sikit lah. Okey, oisin saya dah buang lah. Bila crankshaft goyang, crankshaft goyang ni, apa yang berlaku? Ini yang biasanya ada excessive noise. Bising yang agak lebih lah. Bising yang tak adalah melampau tapi merimaskan lah. Lepas tu, untuk model ni block dengan piston, owner lama dah tukar. Jadi saya check boleh pakai lagi. Saya tak tukar dah. Saya cuma tukar crankshaft set. Bearing, isi lah. Okey. Crankshaft saya pasang balik yang lama. Bila dia dah bila dia dah goyang, macam mana kita nak check time dia goyang? Ni kita check ke atas ke bawah. Check rapatkan dengan audio. Ni check atas bawah. Ni baru tak adalah goyang. Kalau dia bukan dengan depan dalam luar tau. Dia bukannya dalam luar macam ni. Dia atas bawah. Bukan pada strip pada ni. Kalau dia duduk tetap tak bergoyang-goyang, kita main tu dia tak goyang, ada sikit sangat, tu okey. Yang paling penting idling dia okey. Kalau dia kata dia punya timing dia tak okey, goyang, jangan belilah. Sebab apa? Bila goyang bermaksud apa tahu? Crankcase kita dah problem. Apa itu crankcase? Body lah. Ni dia crankcase. Ni crankcase ni. Saya ambil satu model crankcase baru. Ni crankcase. Ni model, kalau tak silap saya, model 440. Dia ada serial number. Crankcase ada serial number. Biasanya serial number kat sini ataupun kat dalam sini. Tapi kat sini saya tak tunjukkan lah. Kalau sini kita buka, dia ada dalam sini. Dalam sini. Dalam sini saya tunjuk pun tak boleh. Okay. Bila crankcase bergoyang, bermaksud rumah bearing ni dia dah bergoyang. Ni rumah bearing ni dah goyang. Itu sebab shaft kita naik turun, dia goyang. Bila rumah bearing goyang, maksudnya condition dia tak cantik. Benda ni selalu berlaku model Haswana. Model Steve pun ada juga berlaku, tapi jarang sikit lah model Haswana kerap. Bila crankcase dah bergoyang, dah bergerak, jadinya apa? The whole set ni kena tukar. Insert boleh, tapi insert sebenarnya kita tak recommend sebenarnya. Boleh buat lah. Kalau anda kata crankcase terlampau mahal, kita masuk insert lah. Okay. Tapi tak semua model boleh masuk insert. Insert untuk bearing, rumah bearing. Jadinya tukar yang ni. Jadinya kalau kita beli second hand, kita tukar yang ni. Apa maksud kita beli second hand? Kalau model contoh ini sebagai perumpamaan sebagai satu perbandingan. Mesin harga 1,900. Okey. Beli second hand harga 1,100.
repair 600, 1600. Berbaloi ke kita beli second hand. Semata-mata nak kejar apa model rare. Terpulang pada masing-masing, tak ada jawapan yang betul, tapi bagi kalau saya tak buat lah. Okay. So untuk crankcase ni kena tukar. Crankcase kena tukar, crankshaft kena tukar. Confirm kena tukar semua ni. So kalau ini semua dah tukar, baik beli baru. Okay. Okay. Okay, lepas tu kita dah check tadi saya dah bagi tahu serial number serial number nombor 1. Ini tak ramai yang apa seller bagi tahu saya lah untuk model steel Untuk model steel, kalau serial number start pada nombor 1, itu berarti factory dia dekat Jerman. Made in Germany. Kalau start pada nombor 2, daripada United States Amerika lah. Kalau nombor 3, Brazil. Semua ni original Nombor 4 belum ada lagi. Nombor 5 belum ada lagi. Ini untuk chainsaw saja, chainsaw steel saja. Nombor 8 China. Bukan bermaksud China tu tak bagus. Okey, daripada segi teknologi, daripada segi kecekapan pekerja ataupun efficiency working China memang rendah sikit daripada Germany. But kita kena faham kalau kita tengok China dulu kurang maju, sekarang dah hampir sama dengan negara maju. Dan dia bila-bila masa boleh lagi maju daripada negara barat. Itu pandangan saya. Saya bukan nak cakap apa, sebab saya follow buat chainsaw ni, saya meniaga dekat 10 tahun. Jadi saya follow perkembangan dia. Dan percayalah satu masa nanti barangan daripada China dengan daripada barat, kualiti akan hampir sama. Okay, as long untuk model steel sebenarnya bagi saya tak ada berbeza sangat untuk model Cina ataupun model Cina ataupun model yang dibuat dekat China atau model dekat buat Jerman. Tapi sedikitnya kebiasaannya model yang baru akan buat kat Germany sebab dia detail R&D. But if that machine developed in China, despite it's a good brand, yang itu saya tak berapa recommend. Kalau macam contoh model tu, model yang pernah dibuat di China, pernah dibuat di Jerman ataupun United States untuk model steel, and then kemudian pernah dipasang di sana, kemudian dipasang dekat China, yang itu tak ada masalah. Saya garanti model itu tak ada masalah. Tapi macam satu model baru, sebagai contoh, model 101. Benda ni develop at China, and then dan dipasarkan kan di luar. Big possibility barang tu adalah untuk third country saja, bukan first country. Okey, tapi mana-mana pun boleh discuss lah dengan group macam mana kita nak yang mana. Okey, lepas tu untuk cek dalam dari segi mesin ni second hand, kita tengok daripada luaran dia, bawahan dia. Kalau tengok model ni, okey, model ni owner lama dia suka tarik, suka sagat suka apa, tarik mesin. Jadi tengok dia dah makan banyak di bahagian sini. Dah banyak makan. Bawah ni pun dah tajam. Kan. Yang tak menariknya, bila kita tengok di sini, dah nampak tak? Ini walaupun yang lama masih cantik lagi, saya terpaksa tukar sebab skru yang ni dah tak ada ikat dah. Nampak tak ada ikat? Sebab dia dah habis dah. So kalau tengok kat sini, ni body lama, ini adalah part baru, dia dah makan banyak. So saya ingat ada dalam lebih dekat 5 mili lah, sebab tapak skru untuk lubang skru tu pun, nampak tak? Ni dah tak tercover dah. Sepatutnya dia rata. Nampak yang ni jelas. Dia rata macam tu. Macam ni. Boleh pakai, tapi untuk jaga masa panjang kurang cantik sebab body dah banyak makan. Saya terpaksa tukar. Ni adalah model part yang lama. Part yang lama. Dia dah makan banyak. Masih cantik lagi, tapi kalau saya tak gunakan part baru, nanti yang ni sebenarnya ni dah pecah lah. Saya terpaksa gam saya tak ada nak welding sebab terlampau nipis. Kalau welding gam epoxy lah. Kalau welding dia tak melekat, ada berlubang. Kalau benda ni terbuka, dia akan ganggu
pam minyak, gear pam minyak hitam. Itu langsung tak boleh pakai. So dan lain-lain tak ada apa benda lah. Maksudnya kita pakai lain-lain kalau kita nak check mesin second hand tak ada goyang pelik apa semua. Yang ni mesin saya dah buat, bushing saya tak tukar pun. Saya cuma tukar crankshaft. Saya tukar crankshaft apa lagi ya? Saya tukar ni. Saya tukar crankshaft. Spark plug apa semualah, skru-skru yang berkaitan. Alhamdulillah mesin dah okey. Dah boleh pakai oil seal lah. Oil seal bearing lah. So inilah hasil dia. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Sorry lah, video 15 minit. Saya target 5 minit jadi 15 minit. Dah lama tak keluar dalam apa nama? Dalam online, dalam Facebook ke dalam TikTok ke apa semua. Kalau ada apa-apa, boleh roger saya, Tu Hari Enterprise. Kalau tak balas WhatsApp, boleh follow up. Kalau tak angkat call, boleh WhatsApp. Sebab apa? Saya kerja, sebelum ada bekerja, jadi banyak benda saya nak fikir, saya nak buat kan. Jadi kadang-kadang kita tak sempat nak angkat. Okey, sekian saja. Selamat berbuka pada yang Muslim. Okey, semoga kita jumpa lagi dalam masa yang terdekat.